وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah kepada Al-Fadhil Ustaz dan semua sahabat pencinta ilmu yang dikasihi Allah. Syukur Alhamdulillah kita masih menjadi pilihan Allah untuk duduk dalam majlis ilmu pada malam ini. Moga majlis kita ini dalam redha dan rahmat Allah. Amin. Kuliah kuliah maghrib kita ni dari saluran Google Meet Gema Nur Iman yang dipimpin oleh Puan Hajah Rosniati binti Mansur dan ditadbir urus oleh Ahli Jawatankuasa Gema Nur Iman, akan dipimpin oleh yang berbahagia Meja Haji Mak Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz, live daripada Mekah Mukarramah dengan kitab pengajian kita Al-Muhimmah Al-Mawaiz Al-Badi'ah. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon ihsan Ustaz untuk memimpin bacaan umum kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solehin, alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bagi meneruskan majlis, saya menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz dengan segala hormat dan penuh takzim. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtada wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Seperti Puan Ann selaku moderator kita pada malam ni, tak lupa juga Puan Rosniati Mansur selaku pengurusi GNI, serta juga ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, walau di mana sahaja kita berada, termasuk yang berada di Malaysia, berada di Singapura, yang berada di Brunei, yang berada di Goslow, ataupun yang berada di UK, mudah-mudahan Allah merahmati kita semua insya-Allah, walau di mana sahaja kita berada di dalam jagaan Allah dan di dalam peliharaannya senantiasa insya-Allah. Jadi ala kulli halnya, malam ni adalah mungkin malam pengkhatam kitab kita pada malam ni insya-Allah. Kalau sempat insya-Allah, kalau mudah-mudahan sempat lah. Kalau tak sempat di Malaysia lah, tapi saya rasa macam khatam malam ni, macam habis malam ni insyaAllah. Jadi bagi yang khatam kitab ni, Alhamdulillah kita syukur sebab kita sempat habiskan kitab ni di dalam talaqi berkitab ataupun pengajian berkitab menggunakan kitab yang berkurun lama tahunnya, yang dinukilkan oleh siapa lupa kalau yang dinukilkan oleh Syekh Daud Al-Fatani. Jadi yang kulhannya mudah-mudahan akan manfaat dan pahala mengalir sampai kepada pengarang kitab ni berkekalan sampai ke syurga Allah Taala. Kita hanya mengambil istifadah yang ditinggalnya kepada kita untuk sama-sama kita mengaplikasikannya dan mengamalkannya apa yang diperintahkan Allah dan Rasulullah kepada kita sekalian di dunia, insya-Allah. Jadi yang kulhannya, sebelum kita mula ni, mohon jasa baik ibu-ibu ayah sekalian untuk sebarkan link yang disebarkan tersebut. Sebarkan kepada rakan-rakan kita supaya ramai lagi yang bersama-sama dengan kita pada malam ni untuk mengambil istifadah atas apa yang akan kita kongsikan sebentar lagi, insya-Allah. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pengajian kitab kita ini, iaitu kitab Muhimmah, iaitu pada muka surat 38, dan kitab yang lain muka surat apa ya? Kitab lain, kitab saya 38. 109 Ustaz.
Kitab lain, kitab Rumi, muka surat 109. Kitab saya 38. Jadi kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ni? Dan telah mengeluarkan. La haula wala. Betul-betul. Dan telah mengeluarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan telah mengeluarkan oleh dua orang syekh daripada Maimunah bahawa sesungguhnya ia Maimunah, ia memerdekakan ia akan seorang perempuan namanya Walidah. Maimunah ni siapa dia? Isteri Nabi. Isteri Nabi nama Maimunah. Jadi antara isteri Nabi nama Maimunah ni satu hari dia buat satu dia buat satu perbuatan, dia buat satu amalan. Apa dia buat? Dia memerdekakan seorang hamba Allah namanya Walidah. Padahalnya tiada meminta izin. Dia tak minta izin pun dekat Rasulullah SAW. Dia buat hal sendiri. Dia buat hal keperempuanan dia sendiri. Dia buat hal segala hal isteri sendiri. Kita kadang-kadang berlaku macam tu kan. Makcik-makcik kan. Makcik-makcik kakak sekalian. Kadang-kadang berlaku kan. Buat hal tapi tak beritahu suami. Balik suami baru bagi tahu. Ni perangai sama perangai ni. Perangai ni sama macam perangai isteri Nabi yang bernama Maimunah. Siapa dia buat perangai tadi cakap? Dia buat dulu, lepas tu suami dah balik baru dia bagi tahu. Itu perangai. Nampak tak? Hikmah Nabi kahwin ramai. Nabi dapat tahu lah perangai orang perempuan ni macam mana sebenar. Hikmah Nabi kahwin ramai. Nabi dapat tahu lah. Orang perempuan macam ni kat perangai dia. Macam ni perangai dia. Yang ni lain sikit perangai dia. Yang ni macam ni pula. Yang ni kuat merajuk. Yang ni jenis buat hal sendiri. Jadi Nabi dia punya hikmah dia tu Nabi cerita di dalam cerita ni. Okey. Bila Maimunah ia memerdekakan Nabi SAW, maka tak sekala adalah hari giliran yang beredar Nabi atasnya, maka berkata, adakah engkau tahu ya Rasulullah bahawa sesungguhnya aku telah memerdekakan akan Walidah? Maka bersabda Nabi SAW. Bila Nabi sampai rumah dia kata apa? Ya Rasulullah, kau tahu tak? Kau dah tahu ke aku ni dah memerdekakan seorang perempuan yang bernama Walidah? Dia bertanya tu. Dia takut ada orang sampaikan kepada Nabi SAW. Siapa yang sampaikan tu? Orang-orang lah. Memang ada ke zaman dulu macam tu Ustaz? Ada. Sebab apa ada? Sebab ramai orang yang bermata-mata suka memandang. Tengok pantang dapat habuan, pantang dapat umpan, pantang dapat modal. Nak cerita ni memang ramai. Sejak zaman Nabi sampai zaman sekarang. Kan? Nak jadi cerita ni macam-macam boleh jadi cerita. Kan? Jadi apa berlaku? Maka bersabda Nabi SAW. Ketahuilah olehmu bahawa sesungguhnya engkau, jikalau engkau berikan kepada segala mak muda, engkau nescaya adalah ia terlebih besar pahala bagi engkau. Dan telah mengeluarkan oleh Tibrani dan Hakim 3 perkara. 3 perkara apa? Barang siapa yang berhimpun ketiganya itu, padanya nescaya menghisapkan akan dia oleh Allah Ta'ala sebagai hisap yang sedikit. Ini dia dalam cerita lain pula. Cerita apa ni? Cerita berkenaan dengan ada 3 amalan yang apabila manusia buat, Allah hisap dia sikit ya. Boleh jadi tak kena hisap langsung. Hisap ni maksud apa? Allah tak kira dia langsung. Tak kira pun. Tengok muka dia, masuk syurga. Kan? Tengok muka dia, sahabat, masuk syurga. Tengok muka dia tu kira terlepas langsung daripada nak diperiksa amalan dia, nak diperiksa segala apa yang dia buat di dunia. Allah lepaskan diri dengan syarat 3 amalan. Apa dia tu 3 amalan tu? Kalau kita di dunia, kalau rasa kalau dapat macam tu, okey, sonok kan? Cerita di makam Karamah. Di Makkah pun sonok dah. Di Makkah pun sonok dah. Kan? Cerita. Pagi tadi subuh Jumaat. Saya sampai di pintu King Abdul Aziz. Saya tegur polis. Ya Syultah. Ya Raqib. Saya tengok pangkat dia sarjan. Saya kata, ya Raqib. Dia kata, macam mana hang boleh kenal pangkat tu? Dia kata, aku hafal lah bahasa Arab semua pangkat-pangkat askar. Dia kata, betul ke? Betul lah.
Dia, lepas tu saya abang kata, ni aku nak masuk dalam ni. Ya, masuk dah, masuk lah. Hampir jumpa kalau hang nak cium Hajar Aswad, hampir jumpa kawan aku yang jaga dekat Hajar Aswad tu, namanya Faisal. Kalau jumpa dia kata, aku Raqib ni, kau salam kat hang. Kau salam kat dia. Saya pun pergi lah. Saya pun pergi. Ya Faisal. Macam mana hang kenal nama aku? Ni kawan hang yang jaga kat depan tadi, dia suruh aku kau salam kat hang. Saya pun bagi tahu kat dia, dia kata, hang nak cium Hajar Aswad ke? Aku nak cium lah. Sebab aku, waktu umrah aku dah cium lagi tak. Cuma haji aku tak cium lagi. Hang tunggu sekejap. Dia kata, sawah ni. Dia kata, sawah ni. Apa maksud sawah ni? Sekejap. Hang tunggu sekejap. Tunggu sekejap. Waktu Bilal tengah azan, semua orang tak boleh dah berada di Hajar Aswad. Semua orang tak boleh dah ada di Hajar Aswad. Semua tak boleh dah. Semua boleh dah tolak semua. Jangan duduk dekat Hajar Aswad sebab nak dicucikan kawasan tersebut. Bila habis dah cuci, kawasan tu lapang. Yang Faisal ni panggil saya. Saya kata aku, kenapa aku duduk tempat ni, lagi orang duduk tempat aku. Tak apa, hang letak beg hang kat situ. Pergi sini. Saya pun keluar, semua pekat tengok. Saya pergi cium Hajar Aswad tanpa sebarang gangguan. La ilaha illallah. Sebab tu pagi tadi saya tak buat live. Selalu setiap pagi saya buat live. Setiap pagi saya buat live di hadapan Kaabah. Pagi ni saya tak buat live di hadapan Kaabah sebab dapat satu nikmat yang besar. Satu nikmat yang besar. Saya rasa, ya Allah, untungnya aku. Untung kenal orang. Kalaulah di syurga macam tu kan cantik tu. Bila Allah SWT duduk di alam mahsyar, waktu tu Allah panggil siapa? Allah panggil apa? Allah panggil Puan Mazna. Main sini masuk syurga. Kau jangan duduk sibuk-sibuk nak duduk dengan orang berimpik-impik tu. Masuk syurga. Insya-Allah masuk syurga terus tanpa hisap. Allah panggil pula Siti Fatimah Kaur. Kau pergi masuk syurga, dia kata. Masuk syurga terus. Baru nak rasa lemah dengan peluh. Tak dan rasa lemah peluh. Tak dan rasa panas. Terus masuk syurga. Allah kata pula, Mak Jah, pergi masuk syurga. Jangan duduk seronok-seronok sangat. Duduk kat badan mahsyar ni nak cari siapa-siapa. Tak payah. Masuk syurga terus. Kan seronok tu. Terus masuk syurga tanpa dihisap. Terus masuk syurga tanpa dikira. Kan seronok tu. Kan? Mudah-mudahan dapat macam tu lah. Kita semua yang ada di dalam sebicara online kita pada malam ni. InsyaAllah. Boleh ya? Okay, kita cerita. Kemudian diceritakan pula. Dia kata apa kat sini? Menghisapkan akan dia oleh Allah Ta'ala sebagai hisap yang sedikit dan dimasukkan ia ke dalam syurga dengan rahmatnya, maka sembah mereka itu. Dan apa yang tiga perkara itu? Ya Rasulullah. Sahabat Nabi tanya, Rasulullah, apa dia tiga benda tu yang dihisapkan sedikitnya kami ni? Apa dia benda tu? Tiga tu cerita sat. Kami nak tahu juga apa dia. Lalu kata Nabi SAW, Nabi kata, tu'ti man haramaka wa tasillu min qat'ika wa ta'fu an man zalamika fa idza fa'alat zalika tadkhulul jannah. Artinya, beri olehmu akan orang yang mengharamkan ia akan dikau. Berikan olehmu akan orang yang mengharamkan ia akan dikau. Dan hubungkan olehmu akan orang yang memutuskan ia akan dikau. Dan maafkan olehmu daripada orang yang menzalimi ia akan dikau. Maka apabila engkau kerjakan yang demikian itu, nescaya masuklah engkau ke dalam syurga. Tiga benda. Apa dah tiga benda tu? Beri olehmu akan orang yang mengharamkan ia akan dikau. Maksudnya apa? Beri. Banyakkan memberi. Banyakkan memberi. Banyakkan menginfak. Banyakkan mensedekah. Banyakkan menjamu. Banyakkan menghantar. Banyakkan memberi hadiah. Banyakkan memberi apa yang boleh menyeronokkan orang. Banyakkan membantu. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Yadul ulia khairun minal yadus sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Itu dipuji oleh agama. Jadi maknanya yang pertama, banyakkan memberi. Yang kedua, apa dia? Yang kedua, iaitu dia kata apa? Dan hubungkan olehmu akan orang yang memutuskan dia. Hubungkan. Walaupun orang tu tak suka kita pergi jumpa dia. Janganlah macam ni. Aku pun segan tak mau lah duduk masa-masa muka kita ni selama ni. Jomlah kita baik balik lah. Aku belanja makan lah. Maafkan aku lah. Tak maaf lah banyak-banyak .
Boleh tak maafkan aku? Aku memang duk tunggu hang maafkan aku. Abang pula. Aku memang duk tunggu hang duk minta maaf kat aku. Kalau hang tak minta maaf, aku pun tak minta maaf. Jenis macam tu pun ada. Jadi maknanya apa? Maknanya maafkan orang. Maafkanlah semua manusia. Orang buat salah apa kat kita, pejam mata telan habis. Telan habis. Kan? Orang buat nanya kat kita, orang buat khianat kat kita, orang buat dengki kat kita, orang buat benda-benda tak elok kat kita, orang buat benda-benda zalim kat kita, telan habis lah. Kan? Pergi masjid. Segan lah nak pergi masjid. Ramai orang yang tak suka kat aku ni, orang ni, aku pergi masjid ni, semua orang pakai tengok-tengok aku ni pelik-pelik ni, orang kata aku ni jahat. Kita yang kata macam tu, orang tak kata macam tu. Perasaan kita, prasangka kita yang tak baik. Masuk masjid, tinggalkan perkataan tersebut, masuklah masjid, jumpa orang semua. InsyaAllah, baik kita. Jadi maknanya hubungkan silaturahmi. Jangan putuskan hubungan silaturahmi. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, maka apabila engkau kerjakan, yang ketiga apa? Dan maafkan orang yang menzalimkan ia akan dikau. Maafkan orang zalim. Orang buat zalim kita maaf lah. Kan? Tapi susah kan? Susah. Memanglah susah. Sebab tu ganjaran dia syurga tanpa hisap. Kalau mudah, takkan nak bagi syurga senang-senang. Allah Akbar. Jadi dia punya sifat Allah tu adil kan? Susah nak maafkan orang zalim kita ni. Tetapi kalau kita boleh, kita paksa diri kita untuk memaafkan kezaliman orang pada kita, ganjaran dia pun setaraf dengan apa pengorbanan kita tu. Okay, maka kita pun dapat syurga tanpa hisab. Masya Allah. Bahkan Allah ampun kita. Allah rezekikan kita syurga dengan rahmatnya. Kan cantik tu. Boleh 3 tu 3. Tolong tulis di ruangan chat. Supaya kawan-kawan kita dapat manfaat. Bagi yang tak sempat tulis tu, dia tengok tu, oh gitu, 3 benda tu. Jadi selamat. Okay, terus. Kemudian, dan telah mengeluarkan oleh Bukhari dan tiada dinamai menghubungkan keluarganya itu iaitu berbalas-balasan, dan tetapi yang dinamakan menghubungkan keluarganya iaitu apabila putus keluarganya, misalnya menghubungkan ia keluarganya. Kalau putus hubungan dengan keluarga, hubungkan balik, maka selamatlah kita. Okay. Dan telah mengeluarkan oleh Abu Yu'la. Yu'la boleh, Ya'la boleh. Jangan baca Ya'li sudah. Yu'la. Mengeluarkan oleh Abu Yu'la bahawa sesungguhnya sedekah. Cuba tengok. Sedekah dan menghubungkan. Dia kata apa ni? Mengeluarkan oleh Abu Yu'la bahawa sesungguhnya sedekah dan menghubungkan bagi keluarganya itu menambahi Allah Ta'ala dengan keduanya itu pada umurnya, dan diangkat dengan keduanya itu mengena kejahatan dan ditolongkan dengan keduanya itu akan segala pekerjaan yang kebajikan dan segala pekerjaan yang ditakut. Apa maksud? Maknanya apa? Maknanya sedekah itu menghubungkan bagi keluarganya itu menambahi Allah dengan keduanya itu pada umurnya. Umur tambah. Itu punca panjang umur itu. Bila kita selalu menginfakkan ataupun kita selalu sedekah, rupa-rupanya dia boleh menjadi penyebab panjang umur. Kita puaslah minta, ya Allah panjangkan umurku, tapi sedekah malah pendek umur. Kita minta, ya Allah panjangkan umurku, ya Allah. Kita pun sedekah rajin, panjang umur. Kita pun bersilaturahim bagus, panjang umur tu. Okay, gitu Dan ditolongkan. Kemudian dia kata apa? Dan diangkat dengan keduanya itu mengena kejahatan. Allah angkat semua, segala kejahatan kita. Allah angkat segala kejahatan kita tu ganti dengan kebaikan. Ganti habis dengan kebaikan. Dan ditolongkan dengan keduanya itu akan segala pekerjaan yang kebajikan dan segala pekerjaan yang ditakut. Dan telah berkata oleh Dhahak. Dhahak ni apa? Ulama tafsir. Imam Ibnu Dhahak.
Bukannya gelak. Dhahak ni maksudnya ketawa. Tetapi ini nama orang pentafsir Al-Quran. Ibnu Dhahak. Pada tafsirkan firman Allah Ta'ala, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Dia kata apa? Maka berkata ia bahawa sesungguhnya seorang lelaki sesungguhnya menghubungkan ia akan kaum keluarganya, padahal tiada tinggal ia daripada umurnya itu melainkan 3 hari jua. Maka melanjutkan Allah Ta'ala pada umurnya itu 30 tahun lamanya. Tu dia. Panjang umur rupanya. 30 tahun Allah panjangkan umur kita. Sekarang ni umur makcik orang makcik 60 Ustaz. So makcik ada adik-beradik tak? Ada. Baik tak semua adik-beradik? Baik. Sedekah rajin tak? Rajin. Allah panjangkan umur makcik. Asalnya nak mati umur 61. Allah panjangkan umur 70 baru meninggal. Masya Allah. Asalnya nak mati dah umur 72. Allah panjangkan umur 92. Masya Allah. Jadi maknanya dengan sebab panjang umur itu datangnya daripada sedekah dan hubungkan silaturahim di dalam kehidupan kita berkeluarga. Ya, begitu. Dianjurkan 30 tahun. Dan pula bahawa sesungguhnya seseorang lelaki sesungguhnya memutuskan ia akan keluarganya, padahalnya bahawa sesungguhnya tinggal lagi umurnya 30 tahun, akan disingkatkan oleh Allah Ta'ala kepada 3 hari. Itu dia. Allah pendekkan umur dia. Siapa dia yang memutuskan hubungan silaturahim, pendekkan umur dia. Pendek umur. Gaduh dengan adik-beradik, cari pasal je tak boleh. Tak boleh tengok adik-beradik senang. Jealous, dengki, gaduh, boykot, benci, menyampah, semua tu. Jangan buat macam tu. Jangan. Ini dia mengajar kita, mengajar hati kita. Supaya hati kita belajar pada malam ni, kita dapat faedah bahawasanya tak boleh buat benda tu. Islam tak lagi buat benda macam tu. Patutlah. Islam tak lagi buat. Kemudian dia kata apa pula? Maka disingkatkan oleh Allah Ta'ala kepada 3 hari dan diceritakan orang bahawa sesungguhnya malaikat maut mengkhabarkan akan Nabi Daud AS dengan mengambil nyawa seorang lelaki kemudian daripada 6 hari lagi. Maka tak sekala adalah ia kemudian daripada masa yang beberapa lamanya mendapati oleh Nabi Allah Daud AS akan lelaki yang tersebut itu hidup. Maka bertanya akan malaikat maut bahawa sesungguhnya ia tak sekala keluar ia daripada engkau menghubungkan ia akan keluarganya yang telah memutuskan ia akan dia, maka memanjangkan Allah Ta'ala daripada umurnya 20 tahun yang lain pula. Tu dia. Ni cerita ni. Malaikat maut terkejut, heran. Kawan ni dah nak mati dah. Aku duk mak dia ni memang nak mati dah 6 hari lagi. Mai hari ke-6, tengok-tengok tak mati lagi. Nabi Allah duk kata apa? Jangan main-main dengan malaikat maut. Dia tu menghubungkan satu rahim dengan keluarganya. Maka Allah tambah umurnya 20 tahun lagi. Dia. Extend tu 20 tahun. Bukan 20 hari macam 20 tahun. Allahu Akbar. Jadi maknanya, hubungkan silaturahim. Jangan gaduh. Kan? Marilah kita jalinkan kasih sayang sesama insan. Macam tu lah. Jadi hubungkan silaturahim. Jangan bergaduh. Kata Anas. Cuba tengok kata Anas. Kata Anas radhiyallahu anhu, 3 kaum di dalam naung arasy Allah Ta'ala pada hari kiamat. Ada 3 kaum di bawah naungan Allah Ta'ala di yaumul arasy, di hari arasy. Iaitu pada hari kiamat. Yang pertamanya orang yang berhubung dengan keluarganya lagi pula dilanjutkan umurnya dan lagi pula diluaskan rezekinya. Yang ni dia berada di bawah naungan Allah. Siapa dia tu? Orang yang menghubungkan silaturahim, maka diluaskan rezekinya dan dilanjutkan umur. Ingat tu, ingat. Kita nak duduk di bawah arasy Allah. Nak tak duduk di bawah arasy Allah? Nak tak macam makcik? Nak. Mana boleh tak nak? Nak duduk di alam mahsyar, tiba-tiba cari tempat teduh tak ada. Macam cari tempat teduh tak ada. Habis nak tidur mana? Itulah. Tak tahulah mana-mana ada tempat tidur, nak duduk lah. Jangan cari waktu di alam mahsyar. Cari sewaktu kita berada di dunia ni, dah carilah.
Macam mana nak dapatkan dia Ustaz? Ni, dan hubungkan silaturahim, maka Allah SWT akan lanjutkan umur kita. Bahkan Allah akan letakkan kita di bawah arasy dia. Masya Allah. Bawah payung dia. Payung Allah SWT. Kan? Keduanya, perempuan yang telah mati suaminya, maka ditinggalkan oleh anak yatimah, maka memelihara ia daripada kejahatan mereka itu hingga dikayakan Allah Ta'ala atau hingga dimatikan ia. Tu dia, perempuan yang telah mati suaminya. Suaminya yang dah mati, dia duduklah seorang-seorang. Dia jadi ibu tunggal. Dia jadi mak seorang-seorang yang membesarkan anak. Dia buatlah apa yang dia mampu. Dia besarkan anak dia. Walaupun suami dia tak ada, dia cekal. Sebab walaupun suami dia tak ada, dia tabah. Walaupun suami dia tak ada, dia redha. Walaupun suami dia tak ada, dia terima seadanya apa yang Allah uji pada dia. Ada tak orang macam ni? Ada orang macam ni. Dia baik. Dia tak ada buah, dia tak ada nakal apa-apa pun. Dia baik. Dia buat hal dia sendiri. Dia buat kerja dia. Dia buat urusan dia. Dia sejak suami dia mati, dia pandai dah bubuh minyak kereta. Sejak suami dah mati, dia pandai dah bayar bil. Sejak suami dah meninggal dunia, dia pandai dah nak parking kereta melalui ghostan ke belakang. Sejak suami dah meninggal, dia dah pandai bubuh angin tayar kereta. Jadi dia pandai, dia dah cekal. Sebelum ni tak ada yang kan. Waktu suami dia hidup, semua suami dia buat. Minyak kereta I dah nak habis. Boleh tolong isi tak? Kenapa kau tak isi? Tak pandai. Selalu tertukar. Ingat kod belah kiri, rupanya belah kanan dia punya tong dia. Lalu salah pula nak isi minyak. Kadang-kadang ingat dia duduk belah kiri, rupanya belah kanan. Kadang-kadang ingat dia duduk belah kanan, rupanya belah kiri. Tertukar kereta sebab kereta ada dua. Pula. Perempuan, ya Allah. Ada orang perempuan kadang-kadang dia sampai tahap level macam tu. Dia jadi apa? Orang panggil apa? Dia jadi berdikari itu sehabis-habis berdikari. Dia jadi apa? Nonsense. Dia habis tak ada apa langsung dah. Memang dia habis buat semua dia buat. Mati suami dia habis semua dia kena buat. Dia jadi habis tak tahu nak buat apa ni. Kan? Dia kembali balik kepada kecekalan diri dia, kehidupan yang dalam keadaan dia sendiri yang menguruskan semua itu. Dia sampai macam tu. Bukan semua lah ya. Setengah-setengah dalam. Bukan setengah. Suku pun tak sampai. Tapi dalam ni semua bagus-bagus. Dalam ni makcik-makcik, kakak-kakak, babang, ayah-ayah kan. Semua bagus-bagus. Kemudian hingga Allah SWT kayakan dia atau hingga dimatikan dia besarkan anak dia sendiri dalam keadaan miskin, dalam keadaan serba-serbi, cukup sekadar apa yang ada. Gaji pun tak banyak, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang kan. Jadi macam tu je hidup dia. Dia tak ada nak mewah-mewah sangat. Apa yang ada dia makan, apa yang dia dapat dia buat, apa yang dia ada dia manfaat. Itu je. Nampak baiklah orang macam tu kan. Maka Allah akan kayakan dia. Kemudian yang ketiga, lelaki yang berbuat makanan. Lelaki yang berbuat makanan, maka dipanggilkan kepada makanan itu segala anak yatim dan segala orang miskin. Tu dia. Lelaki tu. Lelaki yang suka buat kenduri, lelaki yang suka belanja orang makan, lelaki yang suka jamu orang makan. Ini lelaki yang akan berada di bawah arasy Allah SWT. Semalam saya buat live. Saya mengedar makanan juadah berbuka puasa di Masjidil Haram 310 packs. Banyak, Masya Allah. Hasil daripada kutipan-kutipan daripada jemaah-jemaah Malaysia kita. Saya buat itu. Saya simpan, saya buat. 310 packs. Bagi kat orang ni, ada yang tak dapat makan. Ada yang dapat makan tu, dapat terus makan. Terus makan. Lapar sangat lah tu. Dapat makan tu, duduk tepi tu, terus makan. Makan tu laju. Lapar sangat. Ya Allah. Saya kata, wahai Allah,
kau persaksikanlah kebaikan hamba-hambamu yang menginfakkan ni, supaya mereka ni mendapat pahala, bahkan dibebaskan mereka ni daripada neraka-mu dan dimasukkan ke dalam syurga-mu tanpa hisap. Saya doa macam tu. Bukan duit saya, bukan duit saya, bukan duit saya. Duit saya tak ada pun. Duit saya tak guna duit. Saya guna tubuh badan saya guna keringat saya guna fikiran saya usaha saja, saya mengusahakan. Jadi, kita manfaat. Okay, jadi orang yang macam tu, dia akan berada di arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Lelaki yang berbuat makanan, maka dipanggilkan kepada makanan itu segala anak yatim, dia jamu anak yatim. Dan segala orang miskin, maka dia buat semua tu. Maka di akhirnya, kata pengarang kitab ni, intaha Abdullah bin Abdurrahim Fatani wa wallahu a'lam bisawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab. Apa maksud dia ni? Dia kata, aku berserah diri kepada Allah SWT. Kesemuanya itu sekian. Intaha ni maksudnya sekian lah. Sekian Abdullah bin Abdurrahim Fatani wallahu a'lam bisawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab. Dia pun surrender. Dia serah ke Allah Taala. Kemudian bawah tu faedah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tasammu bi asma'il anbiya wa ahabbul asma'u ila Allah Taala Abdullah wa Abdurrahman wa asdaqiha. Ni cerita apa ni? Cerita nama-nama yang bagus untuk kalau kita nak letak nama anak-anak. Nama anak cucu-cucu ni nak letak nama apa ni? Tak payah bubuh nama Muhammad Naim lah. Bubuh nama lain. Bubuh nama-nama yang ni, yang disuruh oleh Allah SWT ni, yang disuruh oleh Nabi SAW. Tengok Nabi kata apa? Nabi kata, Harisun wa Haman wa Akbahu wa Harbun wa Marwah wa Murwah. Artinya telah sabda Nabi SAW, bernama kamu akan anak-anak kamu dengan nama Nabi-Nabi. Ini yang pertama. Kalau nak buat nama anak, buat nama anak yang ada kaitan dengan Nabi-Nabi. Buat nama apa ni? Nama anak saya Muhammad Soleh. Oh, Muhammad tu Nabi Muhammad. Soleh tu Nabi Allah Soleh. Ni nama apa ni? Nama anak saya Ibrahim, Ustaz. Oh, ya ke? Ni nama anak apa? Nama anak saya Yusuf. Oh, bagus. Ni nama anak apa? Adam. Adam, Masya Allah. Panggil apa? Panggil Adam. Janganlah panggil Adam. Adam lah. Adam pula. Adam tak ada slang sangat lah. Slang macam hebat sangat nak slang. Nama anak apa? Adam. Menyakitkan hati lagi. Kan? Kemudian dia kata apa? Dan yang terlebih kasih segala nama-nama itu kepada Allah Ta'ala, iaitu nama Abdullah. Yang ni. Yang kedua, bubuh nama Abdullah. Dan Abdurrahman. Dan yang terlebih sebenarnya nama Haris. Nama Haris pun bagus, Haris. Isteri, suami Nilofa. Haris. Haris. Dan nama Hammam. Dan yang terlebih kejinya nama Harbun. Yang ni tak boleh buah. Nama Harbun dan nama Murrah. Harbun ni apa? Perang. Ataupun peperangan. Dan nama Murrah, nama yang baik. Demikianlah Abdurrahman Gudang Fatani naqal di dalam kitab Jami'us Sahih daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan adalah pada hari kiamat diserukan segala manusia dengan nama mereka itu, maka mendengarlah sekalian makhluk, maka orang yang nama jahat lagi huduh itu jadi malulah ia, maka segianya hendaklah engkau penamakan akan anak-anak kamu itu dengan nama yang baik-baik adanya. Bubuh nama yang baik-baik. Kalau bubuh nama yang tak baik, nanti di sana dia jadi malu. Jadi malu dia. Kenapa kau malu? Nama aku nama tak baik. Nama apa? Nama aku Mak Ladin. Nama apa? Mak Ladin. Apa maksud Mak Ladin? Mati tak ada agama. Kan pelik tu. Malu dia. So, panggillah nama yang baik-baik. Okey, gitu Kemudian. Dan lagi telah berkata ulama dan hukama rahimahullah ta'ala alaihim ajma'in, dan barang siapa yang beranak pada hari Ahad. Ni tengok pula kalau isteri yang beranak ni. Kalau orang yang beranak hari-hari ni, dia ada kelebihan dia. Mari kita tengok. Lepas ni kita tahulah kita beranak hari apa kelebihan. Maka dia kata di sini, barang siapa yang beranak pada hari Ahad, maka penamakan olehmu akan dia Ibrahim atau Sulaiman atau Daud atau Isa atau Musa atau Yahya atau Ayub atau Zakaria atau Harun atau Soleh. Kalau beranak hari Ahad, buat nama-nama ni.
Nama-nama yang kita sebut ni. Dan jika perempuan beranak hari Ahad, maka penamakan olehmu akan dia Halimah atau Hafsah atau Hadibah atau Zulaikha atau Rabi'ah. Nama-nama ni. Ni nama-nama baik ni, boleh ambil nama-nama ni makcik, kakak-kakak. Ni nama orang baik-baik ni, nama orang yang disuruh oleh Nabi SAW. Nama-nama ni. Dan barang siapa yang beranak pada hari Isnin, maka penamakan olehmu akan dia Ahmad. Kalau beranak hari Isnin, bernama Ahmad. Ahmad, Muhammad, Mahmud, Qasim, atau Taib, atau Tahir, atau Nuh, atau Daniel. Bolehlah pilih kalau beranak hari Isnin, bubuh nama ni. Dan jika perempuan beranak hari Isnin, maka penamakan olehmu Fatimah, atau Salamah, atau Syekhah, atau Azizah, atau Rabi'ah, atau Hamidah, atau Taibah, atau Tahirah. Nama sedap, ya Allah. Sedap nama. Sedap nama-nama ni Dan barang siapa yang beranak pada hari Selasa, bagi lelaki, maka penamakan oleh akan dia Ismail atau Isa atau Jamil atau Yaqub atau Sam'un. Sam'un ni jangan buh Malaun pula. Jangan buh Walanun pula. Walanun kan. Walaun. Janganlah buh pelik-pelik tu. Kan. Panggil elok-elok lah. Kan. Atau Sam'un, atau Ahmar, atau Khalid, atau Ja'far, atau Yusuf. Nama elok. Dan jika perempuan hari Selasa, maka penamakan olehmu akan dia Khadijah, atau Salamah, atau Safinah, atau Azizah, atau Atiqah. Atiqah. Atiqah ni, siapa pun nama anak Atiqah, dia cerdik. Saya dah banyak jumpa orang nama Atiqah ni, cerdik. Cerdik sungguh. Cerdik. Keluar result SPM 11A. 11A+. InsyaAllah. Atiqah. Keluar result semester. Anugerah Diraja. Bukan anugerah dekan. Anugerah Diraja. Atiqah. Allah hebat. Okey. Ini orang-orang yang bernama di dalam Islam. Dan jika perempuan. Dan barang siapa beranak pada hari Arba'. Hari Arba' ni hari apa? Hari Rabu lah, hari yang keempat. Maka penamakan olehmu akan dia Ali, atau Hasan, atau Husin, atau Abdul Malik, atau Abdul Rauf. Dan jika perempuan, maka penamakan olehmu akan dia Aisyah, atau Hamidah, atau Aidah. Dan barang siapa yang beranak pada hari Khamis, maka penamakan olehmu akan dia Abdullah, Abdul Rahman, atau Abdul Wahab, atau Abdul Karim, atau Abdul Ghani. Nama itu. Itu kalau hari Khamis. Dan jika perempuan, maka penamakan olehmu akan dia Kalsum. Kalsum. Bukan kalsum. Kita orang Melayu cakap kalsum. Kalsum B. Dia sebenarnya kalsum. Jadah saya nama Kalsum. Saya panggil jadah saya, Jadah. Nama dia dalam IC Kalsum. Dia tak panggil mai ke kawan-kawan dia panggil apa? Kesum. Kesum ya. Weh kesum. Kesum tu daun kesum nak buat rasa. Dia panggil kesum je. Kita tanya Kak Som tu. Kak Som. Kacang Dan jikalau perempuan maka penamakan olehmu akan dia Kalsum atau Habibah. Apa maksud Habibah? Kekasih. Atau Maryam atau Sofia. Ni nama mak saya. Sofia. Masya-Allah. Atau Maria. Maria pun dia bagus. Ini nama-nama orang yang beranak pada hari Khamis. Bubuhlah nama-nama ni. Okay? Dan barang siapa yang beranak pada hari Jumaat, maka penamakan olehmu akan dia Adam, Yusuf, Yunus, Mansur, Abdul Aziz, Abdul Rahman. Dan jika perempuan yang beranak pada hari Jumaat, maka penamakan olehmu akan dia Hawa, Hajar, Aisyah, Fatimah atau Maria. Maria bukan Maria. Maria. Panjang. Kalau tulis dalam bahasa Rumi, M-A-A. Bagi panjang. Maria. Jangan Maria. 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 Bagi ajak sikit orang Melayu ni, bagi sebut panjang. Macam anak saya Tasnim kan. Saya buat I itu 2. Tasnim. Bagi panjang. Bila orang baca pun, Tasnim. Orang akan panggil itu. Sebab dia jadi apa? Ma'arif sukun. Tasnim. Orang panggil anak saya Tasnim.
Dia akan panggil berharakat. Sebab I tu ada 2. Cerita je lah Dan barang siapa yang beranak pada hari Sabtu, saya beranak pada hari Sabtu saya. Maka penamakan olehmu akan dia Abdul Qadir, Abdul Latif, atau Abdul Muttalib, atau Abdul Rahim, atau Abdul Razak. Dan jikalau perempuan, maka penamakan olehmu Maryam, Syarifah, Latifah. Inilah riwayat beranak pada siang hari yang ada padanya. Ini kalau beranak siang hari je tau, bukan beranak malam. Yang beranak malam pula sebelah dia, bawah ni. Adapun riwayat beranak pada malam pula, barang siapa yang beranak pada malam Ahad, maka penamakan olehmu akan dia Ismail, atau Abu Bakar, atau Umar, atau Abdullah, atau Osman. Dan jika perempuan, maka penamakan olehmu akan dia Hafsah, atau Hawa, atau Zainab. Dan barang siapa yang beranak pada malam Isnin, maka penamakan olehmu akan dia Muhammad, atau Ahmad, atau Osman, atau Isa, atau Umar, atau Musa, atau Daud, atau Ayub. Dan jika perempuan yang beranak pada malam Isnin, maka penamakan olehmu akan dia Fatimah, atau Sarah, atau Abidah. Panggil Sarah, Sarah, ataupun Abidah. Boleh Sarah. Sarah ni sepupu saya. Sarah, Sarah. Itu betul lah. Tapi sepupu saya ni nama Sarah Imanina. Sarah Imanina ni sepupu saya. Dia pendek Dia ni doktor tau, doktor gigi. Tapi pendek. Tak nampak macam remaja langsung. Memang kalau dia galas beg sekolah, kalau dia galas beg laptop dia galas. Orang nampak dia ni memang macam Gajah 4. Gajah 4 dia tu. Tapi doktor tu. Pendek sungguh. La ilaha illallah. Kata Kak Sarah awak pendek sangat Kak. Itulah abang Naim dulu kecil-kecil memang macam ni, macam mana. Dia jadi doktor gigi di klinik pergigian Kuala Selangor. Tak kahwin lagi. Sepupu dia tu. Kemudian dan barang siapa yang beranak pada malam Selasa, maka penamakan olehmu akan dia Musa, atau Harun, atau Ibrahim, atau Yaqub, atau Yusuf, atau Ismail. Dan jika perempuan, maka penamakan olehmu akan dia Hawa, atau Aisyah, atau Aminah. Dia kena letak nama-nama macam ni. Tengok hari apa lahir, siang ke malam. Tengok wujud kitab. Sebab apa nak wujud kitab, Ustaz? Nak bagi bertepatan dengan kehendak agama. Sebab dia ada kelebihan tau. Dia ada kelebihan. Nama-nama ni yang disebut pada malam ataupun pada siang, kena dengan nama Nabi-Nabi yang lahir pada waktu tu. Kena pada Nabi-Nabi yang lahir pada waktu tu dan hari tu dan suasana waktu tu. Bila bertepatan dengan waktu yang sama dengan Nabi-Nabi, kita pula letak sama nama macam Nabi, mudah-mudahan perangai dia jadi orang yang baik. Maksudnya macam tu. Nak bagi jadi baik je jurat kita ni kan. Tak nak jadi merapu lah. Kan? Zaman lah ni merapu teruk sungguh. Teruk sungguh merapu. La ilaha illallah. Dan barang siapa yang beranak pada malam Rabu, maka penamakan olehmu akan dia Hasan, atau Ismail, atau Nuh, atau Sulaiman, atau Yusuf, atau Yahya, atau Zakaria. Dan jika perempuan, maka penamakan olehmu akan dia Mukminah, ataupun Zainab, atau Hawa, atau Maryam, atau Sofiyah, atau Maimunah. Dan barang siapa yang beranak pada malam Khamis, maka penamakan olehmu akan dia Adam, atau Idris, atau Yaqub, atau Ayub, atau Soleh, atau Daud. Dan jika perempuan, maka penamakan olehmu akan dia Aisyah, atau Jamilah, atau Hamidah, atau Salamah, atau Abidah. Dan barang siapa yang beranak pada malam Jumaat, maka penamakan olehmu akan dia Muhammad, atau Ja'far, atau Abbas, atau Isa, atau Abdullah, atau Abdul Manaf, atau Abdul Qadir. Dan jikalau perempuan, maka penamakan olehmu akan dia Khadijah, atau Jamilah, atau Hamidah, atau Sofiyah. Dan barang siapa yang beranak pada malam Sabtu, maka penamakan olehmu akan dia Ali, atau Yunus, atau Abdul Rahman, atau Yusuf, atau Abdul Ghaffar, atau Abdul Malik, atau Abdul Ghani, atau Ayub, atau Abdul Halim. Dan jikalau perempuan, maka penamakan olehmu akan dia Maryam, atau apa tu? Saudah, atau Habibah, atau Asia. Tamat sekalam. Dia tulis hujung tu, tamat sekalam. Apa maksud tamat kalam? Sempurnalah kata-kata aku. Itu saja aku nak abad hampa, dia kata. Wallahu a'lam bisawab. Barakallahu ta'ala fil asma'il mubarakah. Amin. Awal faedah hingga akhir ini sudah tukang mengucap, rasmikan, bersampaikan kepada Mufti Syafi'i, kemudian mengizin ia kepadanya bahawa mengucap ia akan dia adanya faedah. Yang last kali bawah ni faedah yang terakhir yang kita nak baca. Dia kata apa? Wa tiflu baina yadayhi min yaumin sab'in yaqul
fallahu khairun hafizah wa huwa arhamur rahimin. Dia kata apa ni? Dia kata apa? Dia kata apa? Dia kata kalau budak itu dilahirkan pada hari yang ketujuh, nak baca apa hari yang ketujuh tu? Dia kata. Nak baca apa makcik? Ni, baca yang pertama, fallahu khairun hafizah wa huwa arhamur rahimin. Apa maksudnya? Mudah-mudahan Allah lah yang sebaik-baik menjaganya dan Allah lah yang paling penyayang kepada hamba-hambanya yang disayangi. Itu. Baca yang tu dulu. Kemudian, baca berapa kali? 3 kali. Baca 3 kali yang tu. Kemudian baca apa? Summa yaqul wallahu min waraihim muhit bal huwa Qur'anun majid fi lauhim mahfuz. Baca 3 kali. Summa yaqul wa hifzaha min kulli syaitanir rajim. Wa hifzaha min kulli syaitanir rajim. Baca berapa kali? 3 kali. Summa yaqra wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhama fa kasawna al-'idhama lahman summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Baca yang tu juga. Ini amalan hari yang ketujuh untuk anak-anak cucu-cucu yang baru dilahirkan ni, baca ni. Sebab apa kena baca Ustaz? Banyak fadilah dia. Ya? Kemudian baca apa? Wa iyyakadul ladina kafaru la yurziqaunaka bi absarihim lamma sama'u dzikra wa yaqulu innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrul lil alamin. Summa yaqra ma'uzatain. Kemudian baca 2 ma'uzatain. Apa maksud? Baca apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim pun boleh, ataupun baca qul a'udzu birabbil falaq ataupun qul a'udzu binnas. Baca 2 tu. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu binnas. Baca yang tu pula. Baca berapa kali? Marrah. Satu. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu binnas. Summa yaqul, kemudian baca ni. Baca ni nak bagi hilang penyakit ain, penyakit ain. Supaya Subian tak kacau dia. Apa dia? A'udzu bikalimatillahi tammat wa min kulli ainin lammah wa min kulli syaitanil wahammah. Summa yaqul hasantuhu bil hayyil qayyum wa dafa'at anka su bi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Summa yaqul, kemudian namakan budak tu. Baru nak tak nama, tak payahlah panggil ustaz, suruh ustaz tu letak nama anak saya ni ustaz, tak payah. Baca kitab ni, wujud kitab ni. Baca apa? Sammakallahu fulanun. Baca apa? Aku namakan dia ini budak, wahai Allah, dengan nama apa? Sebut Sammakallahu Muhammad Naim bin Ahmad. Summa yaqra, lepas sebut nama tu, kemudian baca Al-Fatihah, baca Fatihah. So kemudian baca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sebab apa baca inna anzalnahu fi lailatul qadr? Nak bagi dia terhindar daripada melakukan penzinaan. Budak-budak ni, budak-budak yang baru lahir ni, pegang kat dada dia, baca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Baca sampai habis. Sampai habis inna anzalnahu tu sampai habis. Baca 7 kali supaya dihindarkan dirinya daripada melakukan zina sewaktu dia besar. Macam tu. Lam yuqa' alaihi zina. Nampak dia kata apa? Tidak akan terlibat dengan zina sepanjang umurnya sekiranya dibacakan ni. Tu dia Allah. Kita mak pak kita baca dulu. Kan? Fikir-fikirlah. Wa kadzalika yaqra. Kemudian lepas tu baca apa? Qul huwallahu ahad. Kemudian yad'u ba'da tasmiyah bihadza du'a. Lepas habis dah letak semua nama, kemudian baca bismillah, baca doa. Allahumma ansha'ahu nash'ata salihah wa hiyahu hayatuhu tayyibah wa sa'iduhu sa'adatal husna waj'alhu baran biwalidayhi ghaira 'aqin lahuma waj'alhu minas salihin al-'arifin al-'amilin wakfihi syarrin nadrah wal 'aini wal hasidin wa'inhu an khalqika ajma'in wa la tahawjuhu illa liwajhikal karim waghfir walidayhi wal hadirina ajma'in ya rabbal alamin. Kemudian amin ya rabbal alamin. Itu cara dia. Boleh tanda ibu-ibu ayah tanda situ. Tanda daripada watiflu tu sampai rabbil alamin. Ini untuk tahnik.
Ini untuk hari ke-7 punya bacaan kepada anak-anak yang baru lahir. Tu dia. Tanda tu buat. Tulis ke tepi tu. Tulis ke tepi dia kan. Ini untuk baby hari ke-7. Bacaannya seperti berikut. Ataupun ini bacaan untuk bayi hari yang ke-7. Okay. Ilmu ni kan. Wa akhrajat Tibrani fil Awsat. Dia kata apa? Dia ambil semua-semua ni daripada mana? Daripada Imam Tibrani, daripada Ibnu Abbas. Dia kata apa? Sab'un minas sanah. 7 hari daripada setahun. Fi sibyan yaumus sabi' yusamma. Apa yang perlu buat pada hari yang ke-7? Dia kata letak nama, kemudian khitan. Kalau boleh sunat dia siap-siap. Jarang sunat. Orang Malaysia jarang sunat. Dia tunggu anak umur 12 tahun. Anak tu dah nak balik, anak baru dia sunat. Tak payahlah lama sangat. Dia satu tadika tu sunat. Kalau bagus lagi, hari ke-7 tu sunat. Bagus itu hari 7. Wa yumatu anhu al-adha wa yaqi, dan akikahkan dia. Akikahkan dia. Hari ke-7 tu akikah dah. Kalau perempuan seekor kambing, kalau lelaki 2 ekor kambing. Kemudian wa yahluk, kemudian cukur dia. Cukur botakkan dia. Kemudian wa yaltakh min al-aqiqah wa yatasaddaq biwazni sya'rin ra'sahu zahaban. Ambil rambut tadi, dia kata pergi timbang di kedai mah, timbangan emas. Rambut tadi yang botak tadi, baby punya botak rambut tu, ambil rambut tu pergi timbang dengan kadar emas. Dia kata zahaban aw fiddah. Dia kata ambil tu timbang dan gunakan duit itu untuk infakkan kepada jalan Allah SWT. Infak kepada anak yatim, infak kepada fakir miskin. Untuk apa tu? Supaya menyelamatkan budak tersebut dan menjadikan budak tersebut senantiasa di dalam kehidupan yang dipenuhi dengan bi'ah soleh. Masya Allah, hebat agama kita. Kecil-kecil macam tu pun dia cerita. Okay. Wallahu ta'ala alam, itu saja yang kita cerita. Kemudian dia kata apa? Alhamdulillah ala in'amih. Segala puji bagi Allah akan segala nikmat-nikmatnya. Walahu syukru ala itmamih. Dan baginya syukur segala kesempurnaan. Maka telah sempurnalah mengecop ini kitab yang bernama Muhimmatul Hammam pada 1 Muharram. 1 Muharram. Kan? Tahun pula. Tahun bila ni? 1369 Hijriah. Dia. Ala sahabiha itmamut taslim bimatba'ah Persam Achin Street. Achin Street ni di mana? Pulau Pinang. Achin Street ni tahu tak sejarah Achin Street ni? Tahu tak makcik-makcik? Makcik-makcik yang lama-lama ni. Yang hotel-hotel ni. Hotel-hotel gila ni. Hotel-hotel ni. Kan? Achin Street ni adalah pelabuhan feri menuju ke Mekah. Kapal orang nak pergi Mekah, orang pergi situ lah. Achin Strait tu. Achin Strait tu, orang pergi situ. Jadi maknanya kapal nak pergi Mekah tu, dia memang dia punya pelabuhannya situ. Achin Strait. Kalau kita pergi sekarang ni, dia ada kapal apa? Cruise. Kapal cruise tu, ada banyak kapal kat situ. Situlah Achin Strait. Dekat-dekat situlah. Dia punya kilang kitab ni. Percetakan kitab tu dibuat di situ. Pulau Pinang. Okey, itu saja pengajian kitab kita Muhimmah. Tahniah semua yang mengikutinya daripada awal kitab sampai habis kitab. Tahniah. Jadi Ustaz. Sekejap belum lagi. Jadi saya ucapkan tahniah kepada semua yang belajar kitab ni daripada awal sampai habis. Mudah-mudahan barakah pada kita sekalian untuk dimanfaatkan ke dalam kehidupan kita, insya-Allah. Ya, soalan. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ada Ustaz dekat Mekah lagi, saya nak minta doakan cucu saya. Dia susah nak buang air Ustaz. Dia tak pandai meneran. Jangan meneran. Pegang kat perut dia, pegang kat pusat dia tu, baca li'ila fi Quraisy. Pegang pusat kan? Ini pusat ni pusat. Ni Ustaz tunjuk pusat kan? Pegang. Baca li'ila fi Quraisyin ila fi rihlatash syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'. Tekan.
Tekan dalam sikit. Min ju' wa amanahum min khauf. InsyaAllah mudah. Terima kasih InsyaAllah. dah dapat ilmu. Lain. Dah habis. Semua dah alim lah. Lepas ni boleh mengajar kitab ni. Saya bila habis kitab ni ada orang dah ada orang booking saya dah. Ustaz, kami nak suruh Ustaz mengajar di masjid kami. Masjid di mana? Di Kelana Jaya. Dia baru teringin, dia baru minat nak belajar kitab ni. Saya dah tercantik lah. Saya kata kitab ni murah je, RM5 je. Kan? So kita mengaji lah kitab ni. Di masjid Kelana Petra. Kelana Petra pula. Apa nama masjid tu? Masjid Kelana Petra. Ya apa? Ya. Masjid Kelana Jaya. Kitab Melayu 15. Kitab Melayu 15. Kitab Rumi murah je, RM5 je. Kitab Tak Rumi terasa tu kitab keluar. Jawi. Kitab Rumi yang 15. Kitab Jawi. Kitab Jawi ni lima rial je. Kalau siapa dia tak mampu beli kitab Rumi ni, tapi dia mampu beli top up, dia mampu bayar wifi, malu kat Allah. Sekian dia maklumkan. Kan? Cakap macam tu lah senang. Kan? Lain soalan? Ada lagi tak? Silakan. Kalau buah nama anak Kristina, okey tak Ustaz? Atau Balqis? Kristina tu kalau ikut dalam senarai kitab tadi, tak ada langsung nama tu, tetapi boleh bubuh. Tak ada masalah. Tetapi jangan bubuh nama-nama yang ada kaitan dengan jin. Jangan bubuh sesekali. Kristina ni maksudnya apa? Maksudnya apa? Wallahu alam. Wallahu alam. Wallahu alam bisawab. Tapi saya dengar Kristina dengan Balqis tu nama yang disukai jin. Betul Ustaz? Betul. Masalahnya kalau dah tersebut, tapi tak panggil lah nama tu. Tapi tak panggil lah dengan nama tu. Panggil nama lain. Mengapa Kiss? Apa dia Ustaz? Kiss? Panggil apa? Panggil Kiss? Kiss? Panggil adik je. Adik. Nama penuh Nur Kasih. Kristina panggil Nur Kasih. Masya. Tapi kalau panggil Tina okey kan Ustaz? Tina. Tadi dia orang pibuk betina pula lagi. Ish. Wa'iyazbillah. Tina ni maksudnya buah tin kami. Buah tin kami. Tina. Kalau dalam bahasa Hindustan, Tina ketik ke tanah. Itu lain tak. Itu dah lain. Aku suka dia, mak. Maksudnya itu. Okey, lain. Dah habis dah, 4 suku dah. Alhamdulillah. Nanti kita nak baca kitab apa pula? Ke dah habis dah? Slot saya ni dan tak perlu saya dah. Malam ni baca Al-Mulk Ustaz. Ya, baik. Next week kitab baru. Kitab apa? Nanti Ustaz sambung ni kot. Nasihat buat hati ni kot. Habib Ali Zainal Abidin ni. Boleh? Ya betul. Kitab ni kita orang dah beli tapi Ustaz tak ada ngajar. Siapa dia? Siapa dia yang nak suruh Ustaz tu ngajar? Dulu ada ustazah mengajar apa dia tak ajar pun. Lepas tu dia pergi baca kitab lain. Tolong hantar kitab tu ke rumah saya. Boleh. Bagi alamat. Siapa dia yang nak berkorban, nak buat saham. Nanti kita, boleh. Kita post. Nanti kita bagi boleh je Ustaz. Nanti suruh adik hantar. Dia baca surah Al-Mulk. Nipis je kitab dia Ustaz. Nipis dah, okey. Kan? Nipis je. Lepas tu kita baca tu lah. Kitab Ustaz yang tebal tu. Apa barzah? Alam kematian. Alam barzah. Alam kematian tu. Kita baca yang tu lah. Ustaz dah habis belum kitab tu dekat sana tu? Dekat Ikhlas? Belum Belum. Belum.
Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ustaz minta ulang tadi yang tak boleh buang air ke apa tadi? Li'ilah. Tak boleh berak. Apa Ustaz? Baca apa? Tolong baca, tolong ajar jap. Baca li'ilah fi Faham? Quraisyin tu. Ha. Tekan jari dekat pusat tu, kata Ustaz, baca li'ilah fi Quraisyin sampai apa tadi Ustaz? Sampai Ila jok. ha. Sampai jok tu tekan sikit kat dalam, kata Ustaz. Macam tu. Masya Allah. Alhamdulillah. Dapat ilmu satu kan? InsyaAllah. Boleh buat kat cucu. Buat. Yang malam-malam makan tu, yang tak mau makan nasi tu, boleh buat juga tu. Oh, tak selera makan pun boleh Ustaz ya? Boleh. Lepas tu dia selera makan, jangan tanya dia nak makan apa. Habis dia kutip abuk makan. Tak, kalau Habis dia makan, habis. orang tua yang tak selera makan boleh? Boleh. Semua boleh. Kan? Ustaz tekan pakai ibu jari ke jari telunjuk? Pakai ibu jari kaki. Jari tangan lah. Ustaz kelakar. Jari tunjuk. Ustaz ni, aduh. Itu Ustaz dia. Jangan pakai jari kaki. Jenuh. Pakai anak ni. Pakai anak jari kaki ni. Kan? Okey, terima kasih Ustaz. Okey, jom kita baca surah Al-Mulk. Kemudian kita baca doa, kemudian kita tutup majlis kita insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير للذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير ولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه
بل لجوا في عتو ونفور من يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا ومن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Alhamdulillah. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada malam yang penuh dengan keberkatan ini, wahai Allah, apalah kiranya anugerahkan kami kesihatan yang baik, keafiatan yang betul-betul, kesembuhan daripada segala penyakit buat diri kami serta seluruh sisi keluarga kami. Bahkan dikurniakan kepada kami keampunan-Mu, keridaan-Mu, kasih-sayang-Mu yang berterusan dan yang tidak bertepian buat kami, wahai Allah, di dunia hingga ke syurga-Mu, wahai Allah. Wahai Allah ya Tuhan kami, rezekikan kami untuk bertobat sebelum tibanya azab kepada kami. Rezekikan kami untuk mendapat husnul khatimah di akhir hayat kami. Rezekikan kami juga, wahai Allah, agar dibebaskan kami daripada kesengsaraan dan adab di alam kubur dan di alam mahsyar nanti. Bahkan dimasukkan kami ke dalam syurga-Mu tanpa dihisap segala amalan kami, wahai Allah. Wahai Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang mengasihi ahli keluarga kami, sanak saudara kami, kaum kerabat kami, yang tidak sesekali kami akan memutuskan hubungan silaturahim sesama kami, wahai Allah. Wahai Allah ya Tuhan kami, sekiranya ada secebis kebaikan pada diri kami yang Engkau menilainya segala kebaikan kami itu hanya secebis kebaikan, maka jadikanlah secebis kebaikan itu menjadi penyebab kami dihindarkan daripada azab di alam kubur, di alam mahsyar, di alam neraka, bahkan dimasukkan kami ke dalam syurga-Mu tanpa dihisap segala amalan kami, wahai Allah. Maafkan kesalahan kami, ampunkanlah kesalahan kami, ampunkanlah dosa kami, redhakanlah kami, selamatkan kami pada setiap waktu dan ketika, tidak kira di mana jua kami berada. Itu yang pohonkan kepada-Mu, Allah. Selamatkanlah negara kami yang tercinta, termasuklah rakan-rakan kami yang berada di Brunei, diselamatkan negaranya. Rakan kami yang berada di UK, selamatkanlah dirinya, selamatkanlah negaranya. Rakan kami yang berada di Singapura, Indonesia dan sebagainya, selamatkanlah kami walau di mana sahaja kami berada, wahai Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. ربنا آتنا في الحسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Saya itu saja. Saya serahkan kepada Puan Ann. Ambil. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur pada Allah, kuliah maghrib kita berjalan lancar dengan kitab Al-Muhimmah. Moga segala ilmu yang disampaikan oleh Ustaz tadi memberi manfaat kepada kita semua. Antaranya 3 perkara yang sedikit insya-Allah. Orang yang banyak bersedekah, orang yang menghubungkan silaturahim dan memaafkan orang yang menzalimi. Dan diakhiri dengan faedah hari-hari ini dilahirkan dengan letak nama-nama yang sesuai mengikut nama-nama Nabi. Dengan ini kita khatam kitab Muhimmah ini. Kita sambung dengan kitab lain insya-Allah. Mohon izin Ustaz, saya buat bahan kuliah untuk pagi esok.